Hak orang kita tak bagi, hak orang kita tak serah. Rupanya hak orang kita tak serah ni hukum dia haram, memang haram. Nabi SAW pesan kat kita suruh belajar ilmu faraid. Rupanya Nabi sebut ta'allamul faraidha wal qur'ana, belajarlah ilmu faraid dengan ilmu Quran. Wa'allimun nas, ajarkan pada manusia. Fa inni maqbudun, kata Nabi, sesungguhnya aku ni akan meninggal dunia, aku akan wafat. Rupanya nak bagi gambaran kat kita, rupanya bila Nabi SAW wafat, ilmu faraid ni orang tak pernah nak mengaji dah, dia hilang. Tahu kan ilmu faraid kan, ilmu pembahagian harta pusaka. Rupanya kena mengaji sikit ilmu tu. Kita ayah kalau kita meninggal, ni contohlah kalau bini kita meninggal, kita dapat berapa? Kena tahu tu. Kita dapat berapa? Kalau kita ni pula sebagai ayah, anak kita meninggal, kita dapat berapa? Ibu-ibu yang ada di sini, kalau suami kita meninggal, kita dapat berapa? Kita dapat berapa? Kena tahu tu. Kalau anak kita meninggal, kita dapat berapa? Kalau mak pak kita yang meninggal, kita sebagai anak dapat berapa? Kena tahu tu. Isu berkaitan dengan bila suami kita meninggal, ingat dah, orang perempuan ingat elok-elok pesanan ni, jangan bolot reta suami tu untuk kita seorang. Tu nombor satu, ingat elok-elok, jangan buat perangai huduh gitu. Suami kita meninggal, reta suami tu kita kontrol, kita pegang. Lepas tu kita pula bagi kat anak ni sikit, anak ni sikit, anak ni sikit, anak ni sikit. Hak ni mak ambil banyak cantik. Kita dengan suami tu hubungan kahwin dia, kahwin. Anak-anak berhak dapat banyak, depa patut dapat banyak pasal darah pak depa duk ada dalam badan depa. Kita ni dapat 1/8 dia, sikit dia. Jangan kita pula duk kontrol perangai tu, makan reta orang. Saya pesan siap-siap lah, ibu-ibu yang mana di sini Allah Ta'ala uji suami kita kahwin dua, sabar, dengar je biar dia kahwin dua tu, tak kira lah sama ada dia kahwin tu pergi mahkamah buat cara betul, ataupun dia pergi siam, ataupun dia kahwin senyap-senyap. Kita tak tahu pun lelaki kita kahwin dua, suami kita mati baru kita tahu. Ada tengok perempuan tu seorang duk main khayal depan lelaki kita, kita tanya ni, nak tumpang tanya siapa yang sedih sangat, ni lelaki saya. Padahal kita bini dia nombor satu ni lelaki saya. Rupanya lelaki aku kahwin dua, senyap-senyap. Okey, poin dia kat sini, bila mari isu pembahagian reta pusaka, ingat nah, bini baru tu ada hak tu. Jangan duk pergi sapu semua, duk buat senyap, tak kira suruh bagi pak hang kahwin lain dengan dia, suruh ambil reta ayah hang ni sekupang bawa tak bagi. Buatlah perangai huduh tu, mati kena bakar tak tahu kena bagi tu. Dia isteri, dia ada hak. Dah ustaz, dia kahwin senyap-senyap tu dia tanggung, tapi dari sudut hukum reta suami, isteri yang kedua tu ada hak, wajib bagi. Depa punya kahwin lama dah ustaz, ada anak dah pun, anak-anak depa wajib dapat tu. Ayah-ayah contohlah, ayah-ayah ada ayah kita kahwin dua, ingat nah, kita anak isteri pertama anak-anak isteri kedua duk ada, ingat nah, kita waktu urus harta masukkan sekali nama depa nah. Jangan duk kira tak kira, ayah punya anak-anak semua tak tahu, teramai tahu boleh minta tolong sungguh-sungguh ni, bagi dak ustaz, reta tu ustaz, reta suami saya betul, suami depa juga. Ustaz ni reta laki saya ustaz, betul, reta ayah budak-budak tu juga. Bahasa kasar ialah noh, kalau kita sapu juga ambil ke semua, tak kira bolot semua, okey, silakan. Kita mati nanti, anak-anak kita akan paraik pula reta kita betul. Kita dah makan reta orang dah sepasal dah, anak-anak kita pula akan makan reta dia, makan reta haram. Cantik, good. Anak-anak kita bila besar, tua apa semua, anak kita meninggal turun kat cucu kita pula paraik reta anak-anak tu. Cucu kita pula makan reta dia. Cantik, dah betul. Jenis macam ni, punca daripada mak tu seorang ya, mak tu ya sapu reta orang. Semua keturunan dia sampai kiamat semua pasti makan reta haram. Nak buat tak? Silakan. Sini dak lah contoh. Kalau rasa nak buat keras tu tak, silakan. Tapi kesan buruk dia kena tanggung lah. Cicit tak tahu bau ustaz, cicit makan lah, memang cicit akan makan reta orang, tapi dia tak tahu dosa tu boleh kat tok tu. Depa makan reta haram tak? Kalau tahu kena bagi balik, tak tahu nak buat macam mana kan? Kalau tak tahu, tak payahlah. Tak tahu kira tertanggung, maksud dia tak ada catatan, tak tahu. Tapi tok nek tu dosa sebab dia cicit makan reta haram. Jangan buat pasal tajuk ni, jangan.
Yang kedua isu zakat. Zakat tak bayar tu pun tahan hak orang lah. Ni pun tahan hak orang lah ni. Orang punya kita tak bagi. Kalau dah ada macam mana Ustaz? Kalau dah ada, kira balik bagi. Saya tak mau jumpa Ustaz madu saya tu, saya geram Ustaz tak apa, tak ada siapa suruh jumpa dah. Kira balik harta suami yang patut mereka dapat, ambil pergi bagi kat mereka, selesai. Tak usah fikir dah. Kita urus keluarga kita, mereka urus keluarga mereka, selesai. Hak mereka kita dah bagi, selesai. Kalau harta sepencarian, yang ni kira di pejabat tanah, pejabat apa, dia kan ada kan bahagian paraik tu, dia akan kira siap-siap lah. Harta sepencarian selalunya dia bahagi dua dulu. Yang nak jadi paraik tu harta yang suami punya lah, kalau suami meninggal. Ayah di sini kita, kalau ayah kita kahwin lebih ayah kita kahwin lebih, kita jadi waris anak ni, kena peduli sikit lah hukum ni. Kalau kita kahwin banyak, abang kat anak, abang kat bini lah. Nanti kalau abang mati, harta abang bahagi elok-elok dah, elok keli dah. Abang kahwin lagi kan? Saja melawak. Saja melawak. Padahal sungguh. Ya? Bohong. Betul dia tak bohong kan? Dia kata kalau nanti abang mati, harta abang bagi elok-elok. Kan? Kan? Bagi masa hidup tak ada masalah. Masa hidup suami kita bagi siap-siap. Dia kata, "Pah, rumah ni abang bagi kat Pah. Masa hidup ni Pah punya." Selesai Dia bagi hibah, pemberian masa hidup. Bukti tu bertulis ke, ada saksi ke, okey tapi kena ada bukti. Oh Ustaz, kalau lelaki saya kahwin dua, boleh tak saya buat macam tu Ustaz? Abang dah kahwin dua lah ni, abang dah kantoi lah, rumah ni abang bagi kat saya, boleh tak? Suami kita boleh, rumah ni aku bagi kat hang, abang sign, buat surat sikit. Jadi bila orang tua tu mati, orang tua kalau suami tu meninggal dunia, rumah tu kena paraik lagi tak? Tak dah, pasal dia dah bagi. Selesai. Zakat saya cadang, kalau haji tanya saya zakat, haji bagi kepada pihak yang memerintah, senang. Tak usah duk puluh nak cari sendiri lah. Masalah sebab kita tak ada pengetahuan untuk dia clarify apa istilah dia tu. Kita tak reti nak nilai dia ni miskin ke tak. Kita tak ada ilmu tu. Kita jenis kita ni, kita hukum je ni. Tengok nampak dia susah, miskin tu. Kan? Tengok dia kereta teruk, miskin tu. Padahal memang kereta dia teruk. Kan? Tapi tanah dia ada 10 hulur. Jadi nak bagi kena siasat dulu. Sebab tu nak bagi zakat dekat orang kena siasat. Kita nak siasat tu lah kita tak tahu cara. Nak korek pendapatan dia apa semua kita tak tahu cara. Pejabat zakat dia pada cara nak korek maklumat tu. Sebab tu bila depa korek maklumat, duit zakat tu depa dapat sikit sebagai upah. Dia panggil amil, bayaran amil. Upah depa buat kerja tu. Kita kira nak bagi sendiri, tapi kita kadang duk tengok nampak susah bagi, nampak susah bagi. Tak boleh, kat macam tu. Kena korek pendapatan dia. Kena pergi tanya pendapatan dia berapa, kena tanya dia makan ambil duit mana, anak-anak dia dah kerja ke tak lagi, anak hak kerja bagi duit kat dia sebulan berapa, kena korek. Bukan boleh main tengok nampak susah Ustaz, kenal dia beradik saya susah. Cuy, dia tak habaq kat kita dia dapat banyak mana? Mana ada siapa dua habaq kat orang dapat banyak mana? Kalau habaq kat orang pakai tak dapat bantuan lah. Tanya, kena korek. Sebenarnya yang berhenti korek ni jabat zakat. Bagi duit kat mereka, senang, tak payah picak teruk. Dah Ustaz, jabat zakat payah nak pergi, mai bayar dia Darul Hadis. Darul Hadis hantar pergi jabat zakat. Kami memudahkan. Wasiat kan buat wasiat tu. Wasiat ini Nabi sebut bukan untuk waris. Wasiat ni untuk orang lain. Waris yang boleh, maksudnya yang boleh terima pusaka ni mana boleh dapat wasiat dah. Ibu-ibu kalau suami meninggal, ibu-ibu dapat pusaka tak? Suami kita meninggal, ibu-ibu dapat pusaka tak? Isteri dapat pusaka tak? Dapat kan pusaka kan? Paraid tu pusaka lah, dapat pusaka kan? Mak kita meninggal, kita dapat pusaka tak? Dapat kan? Anak kita meninggal, kita mak bapak dapat pusaka tak? Dapat kan? Rupanya orang yang dapat pusaka mana boleh dapat wasiat dah. Tapi yang tu dengan cara kalau semua setuju tu bab lain. Sebenarnya kalau nak buat macam tu, semua anak main semua setuju. Semua setuju tu bab lain lah. Macam kalau bagi kat anak angkat tak apa. Ayah-ayah ada duit banyak, anak kita tahu dah semua dapat pusaka, anak angkat tak dapat. Kita pun buatlah sikit ni, nanti kalau ayah mati nanti
duit ayah ni 50,000 hampa bagi kat anak adik angkat hampa nah. Dia memang tak dapat pusaka, hampa bagi kat dia. Boleh Ustaz? Boleh. Sebab dia tak layak terima pusaka anak angkat tu. Dia bolehlah terima wasiat. Dia sama macam isu ni. Makasih tanya tu. Mak nak meninggal, mak boleh kata tu. Mak kata nanti kalau mak mati, barang kemas mak ni semua hampa bagi kat kak hampa nah. Kak tu boleh terima pusaka tak? Boleh. Mana boleh pesan macam tu dah. Ni mak nak wasiat kat hampa ni. Nanti barang kemas mak ni semua sekali hampa bagi kat kak hampa nah. Tak boleh. Maknanya barang kemas tu nak bagi kat kak semua tak boleh Ustaz? Tak boleh. Ni anak nombor 2 ada hak, nombor 3 ada hak, nombor 4 ada hak, semua ada hak. Mana boleh bagi semua kat kak? Yang lelaki ni, yang lelaki pun ada hak. Tapi dah nak buat macam mana, mak mungkin dia tak perasan kot, dia buat wasiat tu. Hak kak sulung pula pun tak perasan juga. Oh, mak bagi kat aku, mak bagi kat aku. Dia duk keras tu sampai sudah. Mak bagi kat aku. Habis tu hak nombor 2 punya hak, nombor 3 punya hak. Ni anak-anak lelaki, mereka pun ada hak. Hibah bagi masa hidup, wasiat bagi lepas kita mati. Sebab tu selalunya wasiat ni dia macam ni. Nanti ayah mati, ayat tu dah, tu wasiat tu. Nanti ayah mati, rumah ni apa bagi kat mak apa nak. Tu nama wasiat. Dan contohlah nak buat atas wasiat tu macam tu. Hibah ni apa, rumah ni abang bagi kat apa, tu hibah, pemberian. Bagilah masa hidup. Wasiat tak boleh bagi pada orang yang boleh terima pusaka macam tadi, faham kan? Tapi ada satu cara boleh. Contoh macam mana Ustaz? Contohlah yang boleh terima pusaka ni 5 orang. 5 setuju dengan wasiat tu. Itu tak apa. Contoh kes barang kemas tadi, kak dapat semua, adik-beradik ni semua pakat kata apa? Tak apalah kak oi, dah mak pesan macam tu, kita railah permintaan mak. Kami semua adik-beradik 8 orang ni, kami semua setuju. Barang kemas mak semua sekali kak ambil. Pasal kak jaga mak lama. Kami semua setuju. Okey, wasiat tersebut pakai jalan. Tu boleh. Tapi semua setuju tu. Pergi jumpa lawyer tadi. Mak bagi siap-siap, rumah ni anak pertama, tanah ni anak kedua, tanah ni anak ketiga, tanah ni anak keempat. Semua anak mai, semua pakai tanda tangan. Makna depa semua setuju. Boleh pakai. Maksud dia, okey, wasiat macam tu jalan. Boleh ambil. Bertulis ke setuju lah, maksud dia setuju. Kalau ada yang tak setuju, tak boleh. Bahaya tajuk ni, jangan. Dia bukan isu apa, dia isu kita ambil sikit dia. No, dia makan habis sampai ke bawah. Jangan buat pasal tajuk ni. Tajuk ni jangan buat pasal. Bagi clear.